Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zira Zamri dan ini Berita Pagi. Bekalan air di 811 kawasan atau 62.7% daripada 1,292 kawasan terlibat gangguan bekalan air tidak berjadual di 7 wilayah sekitar Lembah Kelang pulih sepenuhnya setakat 6.30 petang semalam. Kenyataan Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Sdn Berhad Air Selangor Elina Basri menyebut baki 481 kawasan masih dalam proses pemulihan. Wilayah Kuala Selangor mencatat peratusan pemulihan paling tinggi iaitu 99.2%, diikuti Hulu Selangor 94.1%, Gombak 66.4%, Petaling 66.1%, Kuala Langat 50%, Kuala Lumpur 41.3% dan Kelang Shah Alam 24.2%. Pengguna dinasihat supaya tidak menyimpan dan menggunakan air berlebihan bagi memastikan proses pemulihan bagi kawasan-kawasan yang masih terjejas berjalan lancar dan mengikut jadual Pelan Pemulihan Air Selangor. Air Selangor juga memberi jaminan bahawa kualiti bekalan air yang diagihkan kepada pengguna adalah selamat dan menepati piawaian Kementerian Kesihatan. Gangguan bekalan air itu bermula sejak Khamis apabila loji rawatan air LRA Sungai Selangor Fasa 1, 2, 3 dan rantau panjang dihenti tugas akibat pencemaran sumber air mentah. Sementara itu, Air Selangor juga menafikan mesej viral melalui aplikasi WhatsApp dan media sosial mengenai bekalan air yang bakal ditutup semula dan catuan akan dilakukan serta isu kualiti air yang tidak selamat di premis yang perlu dibiarkan selama sehari sebelum boleh digunakan. Buat masa ini, tindakan penguatkuasaan terhadap kilang yang didapati melakukan pencemaran hanya ada pada Kementerian Alam Sekitar dan Air menerusi Jabatan Alam Sekitar. Bagaimanapun, pindaan ke atas Akta Kerajaan Tempatan 1976 bakal memberi kuasa kepada pihak berkuasa tempatan PBT mengambil tindakan tegas terhadap kilang terbabit. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamaruddin dalam sidang media di Alustar Kedah berkata kementeriannya bertanggungjawab mengeluarkan lesen operasi yang di bawah bidang kuasa PBT sekiranya memenuhi syarat ditetapkan. Bagaimanapun, KPKT maklum mengenai kelompongan daripada segi undang-undang yang boleh memperkuatkan lagi kerajaan tempatan mengambil tindakan. Zuraida ditanya sama ada KPKT boleh mengambil tindakan tegas termasuk menarik balik lesen operasi kilang yang melakukan pencemaran seperti insiden pencemaran air di Sungai Gong, Rawang, Selangor. Kes positif COVID-19 kekal mencatat satu angka dengan 6 kes baharu, masing-masing 3 kes penularan tempatan dan 3 kes import. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan memaklumkan 3 kes penularan dalam negara membabitkan 2 kes daripada kluster benteng LD dan 1 kes jangkitan pernafasan akut teruk yang dikesan di sebuah pusat perubatan dan sedang mendapatkan rawatan di Hospital Pulau Pinang. 3 kes import pula dilaporkan di wilayah persekutuan yang mendapat jangkitan dari Indonesia dan Bangladesh dengan kesemua mereka merupakan rakyat asing. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 9,397 kes. Angka kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 pula 154 kes. Kenyataan turut memberitahu terdapat 2 kes pulih menjadikan jumlah kumulatif kes pulih sepenuhnya sebanyak 9,115 kes atau 97% daripada angka keseluruhan kes. Sehingga kini terdapat 6 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 3 kes memerlukan bantuan pernafasan. Juga tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal 128 atau 1.36%
daripada jumlah keseluruhan kes. Mengulas mengenai status terkini kluster Benteng LD, beliau memaklumkan terdapat 2 pertambahan kes baharu, iaitu kes ke-9,395 dan kes ke-9,396 bagi kluster di Sabah. Pertambahan 2 kes menjadikan jumlah keseluruhan kes positif bagi kluster Benteng LD adalah sebanyak 16 kes dengan seramai 776 individu disaring. Kerugian RM21 bilion yang dicatat Petronas pada suku kedua berakhir 30 Jun lepas tidak akan menjejaskan pembangunan negara. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, kerajaan masih mempunyai beberapa inisiatif untuk menstabilkan ekonomi dan memperoleh pendapatan. Sumbangan Petronas juga katanya kurang daripada 20%. Kerajaan tetap akan melakukan perbelanjaan terutama untuk pembangunan yang menyebabkan defisit fiskal naik. Defisit negara dijangka meningkat dengan pelaksanaan penjana antara 5.8% hingga 6% berbanding 3.4% yang dicatatkan tahun lalu. Sebab itulah defisit fiskal kita akan naik. Defisit fiskal kita unjuran bajet 2020 lebih kurang di 3.2%. Lepas announcement stimulus yang pertama itu naik ke 3.4% dan sekarang selepas perjalanan dan prihatin defisit fiskal kita naik ke 5.8% dan mungkin sampai 6%. Sebab 2 minggu lepas pun di Parlimen saya telah mendapat kelulusan daripada Parlimen untuk menaikkan our punya ceiling debt to GDP kita ke 60%. Tengku Datuk Seri Zafrul menyatakan demikian selepas melakukan kunjungan hormat ke atas Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar di Kuala Terengganu. Menurut beliau, perbelanjaan khususnya untuk pembangunan menunjukkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat dan perniagaan bagi mengaktifkan semula ekonomi. Kerajaan juga komited memastikan Petronas mampu meraih keuntungan pada masa hadapan, namun bergantung pada harga minyak dunia. Kerugian dialami Petronas disebabkan harga minyak yang rendah. Bagaimanapun ketika ini ia telah menunjukkan peningkatan. Malah jangkaan hasil kerajaan masih dalam lingkungan yang diunjurkan sekitar $40 Amerika setong. Ini akan mengakibatkan defisit fiskal kita naik dalam lebih kurang 5.8 hingga 6% seperti mana yang saya pernah sebut sebelum ini. Selagi harga minyak kekal lebih kurang harga sekarang ni, we should be meeting the forecast lah 5.8 hingga 6% defisit fiskal kita. Aspirasi serta kehendak rakyat keseluruhan bakal diambil Kementerian Perpaduan Negara untuk dijadikan asas membangunkan Pelan Tindakan Perpaduan Negara PTPN 2021-2025. Menteri Bertanggungjawab Datuk Halimah Mohamad Sadiq menjelaskan sejak diadakan sesi maklum balas rakyat di seluruh negara berhubung draft pelan berkenaan, seramai 20,000 individu telah memberikan maklum balas masing-masing. Kesemua maklum balas berkenaan bakal dimasukkan dalam rangka pelan yang akan dilancarkan hujung tahun ini. Perkara mengenainya dinyatakan beliau selepas Majlis Pelancaran Sesi Maklum Balas PTPTN Peringkat Negeri Kelantan di Universiti Malaysia Kelantan UMK di Kota Baru. Majlis pelancaran dirasmikan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob yang turut dihadiri Naib Chancellor UMK Profesor Datuk Dr. Nur Azizi Ismail. Kementerian juga kata Datuk Halimah akan bekerjasama dengan UMK dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bagi membuat kajian ilmiah untuk membantu kementerian merangka pendekatan program dan sebagainya. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah terus mengajak seluruh rakyat untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia dengan hantaran mengenai perkara indah sebagai rakyat Malaysia yang bersifat patriotik menerusi media sosial menggunakan tanda pagar Momen Negaraku.
Akuinya walaupun hari bersejarah itu tidak dapat disambut seperti sebelumnya, namun kemeriahan serupa boleh dikongsi menerusi perkongsian secara maya. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Indo sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2020 berharap sambutan kali ini dapat diraih bersama sebagai rakyat Malaysia walau di mana sahaja. Jadi kita nak berkongsi momen-momen indah sebagai rakyat Malaysia. Tak kira di mana kita berada. Di Tawau, di Sandakan, di Beaufort, ya. Mungkin ada gambar mendaki Gunung Kinabalu yang unik, yang orang lain tak ada gambar tu, tapi kita ada gambar itu, ya. Kita kongsilah sama ada dalam Instagram, dalam bentuk short video, ya, YouTube pun boleh, sebab kita nak berkongsi. Bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, beliau turut menyentuh mengenai kerukunan hidup masyarakat pelbagai kaum di Sabah yang dilihat sebagai contoh terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Jelasnya keharmonian rakyat di negeri di bawah bayu merupakan kekayaan yang dianugerahkan dan perlu terus dijaga. Tular di media sosial mengenai paparan iklan berhampiran Mid Valley Kuala Lumpur yang didapati tidak menggunakan bahasa kebangsaan sebagai ungkapan utama sehingga menarik perhatian Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa. Pihak berkaitan sudah pun menurunkan sendiri paparan iklan itu. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dalam satu kenyataan menjelaskan mana-mana pihak yang ingin menaikkan paparan iklan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur perlu melalui Dewan Bahasa dan Pustaka DBP bagi mendapatkan pengesahan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Penggunaan bahasa lain pada paparan iklan dibenarkan sebagai mengiringi ungkapan utama dalam bahasa Melayu. Menurut DBKL, dalam isu paparan iklan yang dipasang di sekitar sebuah pusat beli belah di ibu negara, pihak berkaitan didapati tidak mematuhi kelulusan yang telah diluluskan. Paparan iklan yang diluluskan di BP adalah dalam bahasa Melayu sebagai bahasa ungkapan utama dan diiringi dengan bahasa lain. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bagi memastikan pendekatan agama Islam dapat disampaikan secara berterusan terutama kepada masyarakat orang asli, guru-guru takmir bakal dihantar ke setiap perkampungan masyarakat itu di seluruh negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri berkata, perbincangan lanjut mengenainya sedang dilakukan dan dijangka dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Selain orang asli, program juga menumpukan kepada golongan banduan dan yang memerlukan pendedahan mengenai Islam. InsyaAllah tak ada masalah. Saya perlu bincang dengan JAKIM dan juga pihak negeri untuk menyusung atur. Dan kami ada kecaknaan kepada beberapa tempat, terutamanya daripada orang asli, termasuk juga seperti banduan-banduan yang mana kekangan kader JAKIM tak mencukupi, jumlah mereka terlalu ramai. Beliau berkata demikian pada program Kembara Kasih Mu'alaf di Kampung Kuala Boh, Cameron Highlands, Pahang. Program sama dijangka diperluas ke Sabah dan Sarawak. Sementara itu, Tok Batin Kampung Kuala Boh, Masnan Nordin akui program beri manfaat kepada 400 penduduk yang juga saudara baharu di kampungnya dalam mendalami ilmu agama.
Jadi kemudahan dalam kampung ni tak ada masalah sebenarnya. Sebab kita orang semua dah ada. Imam masjid ada, wali hakim pun ada. Bab pengurus jenazah tak ada masalah. Dari segi kemudahan bab agama tak ada masalah, cuma kita orang kekurangan ilmu sebenarnya. Ilmu kita orang tak ada pendedahan sebenarnya. Pelan Transformasi Koperasi Malaysia Transcom 2021-2025 dijangka dimutamatkan sekitar bulan Oktober. Transcom menggariskan langkah-langkah transformasi bagi memperkasa gerakan koperasi sebagai pemangkin kepada pertumbuhan sosioekonomi. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar menjelaskan draft pelan tersebut akan dibawa ke peringkat Kabinet untuk diluluskan. Sebenarnya baru 2 minggu lepas pihak Datuk Nordin dan KSU mementang kepada saya plan pentransformasikan koperasi Malaysia ni, dan bersama dengan kita meminda perundangan koperasi itu sendiri. Jadi belum lagi dibentang kepada kementerian secara formal, selepas pembentangan kementerian itu nanti baru kita membuat keputusan untuk membentang kepada pihak kabinet. Saya cukup yakin sampai bulan Oktober saya boleh membawa perkara itu kepada kerajaan. Beliau bercakap kepada media semasa majlis perasmian Pusat Membeli Belah Malakat Mall di Cyberjaya yang dimiliki Koperasi Pembangunan Pengguna Islam Malaysia (KOPI PIM). Hadir sama Presiden Persatuan Pengguna Islam Malaysia Datuk Nazim Johan, Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Datuk Nordin Saleh dan Pengasas Malakat Mall Fadzil Hashim. Dalam majlis sama, Datuk Seri Wan Junaidi turut menyerahkan bantuan koperasi dalam PKPP COVID-19 yang disediakan oleh pihak SKM berjumlah RM3 juta. Antara penerima Koperasi Sawah Sempadan Tanjung Karang Berhad, Koperasi Jabatan Penjara Malaysia Berhad dan Koperasi Permodalan Felda Malaysia Berhad. Bagi melaksanakan program Desa Lestari PDL tahun ini, 10 kampung baharu disasarkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar melibatkan peruntukan RM10 juta ke semua peruntukan yang disalurkan bagi setiap kampung berdasarkan penilaian jawatankuasa petugas pelaksana Desa Lestari. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, proses pemilihan kampung telah dimulakan sejak Januari lepas yang dijalankan agensi di bawah kementerian. Ini salah satu tanda kejayaan kami di KPLB sama ada di peringkat pusat, dibantu oleh peringkat negeri-negeri. Hari ini saya bersama dengan peringkat negeri, ada pengarah peringkat negeri, ada kepimpinan masyarakat. Maka kalau kita lihat hari ini di Kampung Kelimu sendiri, salah satu kejayaan mereka boleh membina sebanyak 10 buah chalet. Beliau terdahulu merasmikan program Komuniti Sejahtera Kemas Daerah Ranau di Ranau, Sabah. Sejak PDL diperkenalkan pada 2013 hingga tahun lepas, 128 kampung telah dipilih dengan jumlah peruntukan RM147.4 juta. Sementara itu di Sabah dalam tempoh sama, sebanyak 9 desa lestari telah dipilih dengan peruntukan berjumlah RM9 juta yang memberi manfaat kepada 43 individu. Petunjuk prestasi utama KPI yang baharu dicadang diperkenalkan kepada semua ketua setiausaha dan ketua pengarah di setiap kementerian serta agensi. Tegas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, KPI baharu itu bagi membolehkan pelaksanaan penilaian yang lebih baik dalam perkhidmatan awam. Ekoran pandemik COVID-19, banyak projek ataupun program kerajaan tergendala dan tidak dapat dilaksanakan. Justru kerajaan perlu bergerak pantas bagi memastikan projek-projek tersebut siap seperti yang dijadualkan. Sehubungan itu saya dengan KPPA tadi tetapkan ianya akan jadi KPI pada KSU dan juga KP untuk mereka sama-sama menggerakkan ekonomi. Kalau mereka gagal untuk menggerakkan seperti mana yang dijadualkan, mereka hendaklah memberi sebab dan alasan yang munasabah.
untuk dipertimbangkan oleh jawatankuasa di peringkat saya dan juga KPPA serta beberapa ahli yang kita lantik nantilah. Tan Sri Muhammad Zuki merasmikan program kelestarian Malaysiaku Indah di Taman Wetland Putrajaya. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan kerajaan bakal mengumumkan inisiatif bagi rakyat Malaysia yang diberhentikan kerja dalam tempoh terdekat. Sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia terus disemarakkan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Perlis menerusi konvoi bermotosikal Kibar Jalur Gemilang peringkat negeri. 63 peserta terdiri daripada anggota AADK dan komuniti setempat berkonvoi sejauh 63 kilometer. Pengarah AADK Perlis Khairul Anwar Ahmad berkata, program itu bertujuan menerapkan nilai patriotisme khususnya dalam kalangan kaki tangan dan komuniti setempat. Juga menerapkan mentaliti dan sikap masyarakat yang merdeka tanpa dadah di dalam sesebuah kampung yang sejahtera dengan komposisi komuniti berminda kelas pertama supaya sentiasa memandang tinggi dan menghormati jalur gemilang. Konvoi bermotosikal Kibar Jalur Gemilang AADK bersempena program Merdeka Tanpa Dadah di Kampung Sentua Utan Aji Kangar itu dirasmikan Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim. Konvoi melalui beberapa jalan utama sekitar Perlis. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA optimis mampu menarik 2.5 juta pelancong ke pulau itu sehingga hujung tahun ini menerusi kempen Langkawi Great Sale LGS. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Hazri Adnan, Langkawi telah menerima 189,000 pengunjung setakat bulan Julai lepas sejak aktiviti pelancongan dibenarkan. Justru LADA menggiatkan pemasaran secara domestik dengan menjalin kerjasama strategik bersama penyedia perkhidmatan e-hailing MyCar. Usaha sama antara kedua-dua pihak tersebut menjadikan MyCar sebagai e-hailing rasmi LGS. Kita akan membenarkan MyCar untuk membuat iklan di saluran-saluran mereka sedia ada, termasuk balut kereta mereka dengan kereta MyCar dengan promosi Langkawi Great Sale, dan pada masa sama kita akan bantu juga promosi MyCar di Langkawi. Beliau menyatakan demikian pada majlis pelancaran kempen LGS di Putrajaya. Kempen LGS bermula 1 September sehingga 31 Disember depan. Lebih 20 artifak tinggalan Nabi Muhammad SAW yang berusia 1,400 tahun kini dipamerkan di Madrasah Darul Ulum Al-Mustafa di Kubu Gajah, Sungai Buloh sehingga Sabtu depan. Kayu sugi, ekstrak peluh Rasulullah SAW dan jubah milik Sayyidatina Fatimah Az-Zahra antara artifak eksklusif yang menarik minat pengunjung. Kami akan bimbing yang hadir untuk mengenal lebih dekat, mengetahui info-info yang jelas, dan barang atau khazanah yang dipamerkan tak pernah dipamerkan sebelum di tempat lain. Ada 5 item semua yang tak pernah dipamerkan. Antara artifak barangan peninggalan Rasulullah SAW yang dipamerkan adalah rambut, janggut, tanah makam, darah bekam, tapak kaki, serban, capal, tongkat dan kiswah Kaabah. Artifak berkenaan dipercayai diterbangkan dari Arab Saudi, Syria, India dan Brunei, dilaksanakan warisan MAR dan juga jawatankuasa madrasah berkenaan. Pameran itu juga mendapat kerjasama daripada pakar etnologi dan artifak Islam dunia, Datuk Profesor Dr. Abdul Manan Embong yang juga pemilik galeri warisan MAR Terengganu. Sekarang ni begini, kalau sekiranya ada madrasah-madrasah ke yang ingin nak cari sumbangan untuk buat masjid apa begini, kita bantu dengan cara hantar artifak ni dah untuk orang datang cara percuma. Gitulah matlamat kita itu je lah. Bukan kata kita nak apa ni, nak membanggakan barang-barang kita, suruh semua orang datang lihat sebagai pelajaran dan kajian, dan kita akan beri penerangan.
Dalam pada itu, para pengunjung bersyukur kerana berpeluang melihat sendiri artifak berkenaan. Pertama sekali gembira lah kan sebab dapat bawa anak-anak dapat datang ke sini, hadir sini sebab ni first time bawa anak-anak ke sini. Kita pun first time juga. Jadi rasa teruja lah. Secara personalnya rasanya semua orang Islam akan rasa seperti yang saya rasa kot. Rasa macam rasa macam kita lagi dekat lah dengan dia. Tiba-tiba kita rasa macam kita yang rasa tiba-tiba kita lupa dengan dia, kita tengok macam tu akan lagi dekatkan dengan dia, insyaAllah. Pertama kali masuk tu kita sebenarnya mengingatkan kita kepada sejarah-sejarah dan membuatkan kita hiduplah rasa jiwa kita dengan kita tengok benda tu, kita tahu ini barang peninggalan Rasulullah, ada kenangan dan ada kemanisannya dekat situ. Negara kita masih berhadapan cabaran getir dalam menangani wabak COVID-19, mengambil kira virus ini masih menular secara aktif di seluruh dunia. Justru demi kepentingan saudara-saudari sekalian, kerajaan telah memutuskan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020. Walaupun PKPP dilanjutkan, saya yakin kehidupan saudara-saudari tidak akan terjejas kerana aktiviti harian boleh dilaksanakan seperti biasa dengan pembudayaan norma baru dan mematuhi SOP yang ditetapkan. Saya percaya jika kita semua dapat memainkan peranan masing-masing dalam mencegah wabak COVID-19, negara kita akan berjaya untuk bebas daripada wabak ini dengan lebih cepat lagi. Bergu lelaki profesional Go Vishem Tan Wee Kiong tidak akan bersama skuad negara bagi mengharungi saingan Piala Thomas 2020 di Aarhus dan Denmark bulan depan. Persatuan Badminton Malaysia BAM dalam kenyataannya memaklumkan pemenang pingat perak Olimpik Rio 2016 itu menolak tawaran itu atas alasan komitmen peribadi. Dan Wee Kiong untuk berbincang dengan keluarga masing-masing. Vishem baru saja bergelar bapa 30 Ogos lalu, manakala Wee Kiong dijangka menyambut kelahiran akan menampilkan Sonia Chia, S. Kisona, Go Jinwei dan Yeon Kizuan. Manakala beregu membabitkan pasangan Chow Mei Kwan, Lee Meng Yen, Vivian Ho, Yap Chen Wen dan Perli Tan M. Tinaah. Saudara, berita pagi berakhir di sini. Saya Zira Zamri. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.